Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 dan juga aka Kumpulan Merah ingin mempersembahkan video kami yang berjudul Isu-isu Kontemporari dan Cabaran Perakaunan Ar-Rahnu. Tak kenal maka tak cinta. Eloklah kita berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Fazrul Izahan bin Yaakob. Yang kedua, Ahmad Nazan Takif bin Nazli. Yang ketiga, Ahmad Kamil bin Mazli Syam. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Faiz bin Salahuddin. Dalam video ini, kami akan menceritakan 5 perkara. Yang pertama, latar belakang Ar-Rahnu dan definisi Ar-Rahnu. Yang kedua, falsafah Ar-Rahnu. Yang ketiga, perbezaan Ar-Rahnu dengan pajak gadai konvensional. Dan yang keempat, kelebihan Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Yang kelima, yang terakhir sekali, isu-isu kontemporari dan cabaran perakaunan Ar-Rahnu. Latar belakang Ar-Rahnu. Sistem pajak gadai ini mula bertindak sebagai sistem kewangan yang tidak formal yang telah dikesan pada seawal 3,000 tahun yang lalu di China. Institusi kewangan ini merupakan institusi kewangan yang paling tertua dan juga turut dikesan dalam sejarah ketamadunan awal Yunani dan Rom. Sistem ini juga mula bertapak di tanah Melayu pada awal kurun yang ke-15 melalui pedagang Cina Hakka yang datang berdagang ke tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maka penggunaan sistem pajak gadai ini terus berkembang sehingga ke zaman pemerintahan Inggeris pada tahun 2008. Walau bagaimanapun, sistem gadai ini walaupun telah berkembang maju, tetapi sistem gadai ini tidak boleh dipakai atau tidak boleh diguna oleh masyarakat Islam. Kerana apa? Menjadi persoalan untuk semua. Kerana apa pajak gadai konvensional tidak dapat atau tidak boleh digunakan oleh umat Islam? Saya boleh menjawab, iaitu sistem pajak gadai konvensional ini mempunyai unsur-unsur yang dilarang sama sekali dalam Islam. Apakah unsur itu? Unsur tersebut adalah unsur riba dan unsur gharar. Disebabkan dua unsur ini, masyarakat kita tidak boleh diguna pakai sistem pajak gadai Ar-Rahnu. Untuk pengetahuan sidang hadirin hadirat sekalian, sehingga penghujung 2013, terdapat 507 buah sistem pajak gadai yang telah diperkenalkan di Malaysia. Manakala terdapat juga 378 pajak gadai konvensional yang mula beroperasi di Malaysia. Akhir sekali, jangan berdiam saja. Pihak pajak gadai Ar-Rahnu akan mengambil inisiatif untuk menonjolkan lagi perbezaan dan kelebihan pajak gadai Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Dengan wujudnya pajak gadai Ar-Rahnu ini, pihak kita atau masyarakat kita akan mula sedar dan akan menggunakan perkhidmatan ini. Kita akan kembali dalam episod definisi Ar-Rahnu. Definisi Ar-Rahnu terbahagi kepada dua. Yang pertama dari segi syarak dan dari segi bahasa. Dari segi syarak, Ar-Rahnu bermaksud merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang tercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Manakala Ar-Rahnu dari segi bahasa bermaksud mantap dan berkekalan. Misalnya, keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tanahan. Selain daripada segi syarak dan bahasa, pandangan setiap ulama juga berbeza tentang Ar-Rahnu. Ulama yang pertama iaitu ulama Hanafiyah yang mendefinisikan Ar-Rahnu sebagai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang dijadikan sebagai pembayar piutang, baik seluruhnya maupun sebahagian. Ulama yang kedua iaitu Syafi'ah dan Hanabilah
yang mendefinisikan ar-rahnu sebagai menjadikan materi iaitu barang sebagai jaminan terhadap hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang itu berhutang tidak memboleh membayar hutangnya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada falsafah ar-rahnu. Okey, falsafah ar-rahnu ada 3. Yang pertama keadilan, yang kedua harta dan yang ketiga pertanggungjawaban. Okey, untuk keadilan ini adalah tidak berlaku sebarang penindasan, perampasan, tipu muslihat dan bebas daripada unsur-unsur pencerobohan hak orang lain yang mana memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dengan manfaat yang sama dan tidak menganiaya salah seorang daripadanya. Okey, seterusnya adalah harta, iaitu segala kemudahan untuk menerokai isi alam ini bukanlah hanya golongan tertentu sahaja, malah ia diciptakan untuk memberikan kemudahan untuk semua orang, semua golongan, okey, dan semua masyarakat. Seterusnya kita akan pergi kepada falsafah pertanggungjawaban, yang mana dalam konteks ini ia tidak berlaku penipuan dan rampasan atas dasar kesemua harta di muka bumi ini mempunyai hak masing-masing yang perlu dinikmati oleh haknya, dan hak mutlak, pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya akan membentangkan tentang perbezaan al-rahnu dan pajak gadai konvensional. Pertama, dari segi hukum. Dari segi hukum, al-rahnu adalah halal kerana ia tidak berunsurkan riba, manakala pajak gadai konvensional adalah haram kerana mereka mengamalkan unsur riba dan kenaikan yang tinggi. Seterusnya, dari segi kadar faedah, al-rahnu, peminjam tidak diberikan faedah atau riba, manakala pajak gadai konvensional, kadar faedah mereka adalah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman. Yang ketiga, tempoh bayaran. Tempoh bayaran al-rahnu bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik wang pinjaman. Pajak gadai konvensional pula, tempoh bayaran mereka adalah meminta wang tambahan daripada pemberi gadaian sekiranya pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman. Yang keempat adalah dari segi nilai gadaian. Nilai gadaian al-rahnu adalah memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai. Pajak gadai konvensional pula, nilai gadaiannya adalah tidak menetapkan nilai taraf atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Yang terakhir, perbezaan al-rahnu dan pajak gadai konvensional adalah dari segi lebihan lelongan. Lebihan lelongan al-rahnu akan diberikan semula kepada pelanggan atau penggadai, manakala lebihan lelongan pajak gadai konvensional pula tidak dipulangkan semula kepada pelanggan kerana dianggap sebagai kos pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang kelebihan ar-rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Okey, ar-rahnu diwujudkan di dunia ini bukannya untuk menyusahkan orang, malah menyenangkan ramai masyarakat. Akan tetapi, mereka kurang ilmu pengetahuan mengenai perkara tersebut. Oleh itu, untuk mengasah dan menajamkan lagi ilmu pengetahuan ar-rahnu dicipta mempunyai kelebihan yang tersendiri berbanding pajak gadai konvensional. Antara kelebihan ar-rahnu termasuklah wang lebih gadaian akan dipulangkan. Okey, sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, pemberi gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dipulangkan semula. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barangan gadaian. Okey, kelebihan yang seterusnya ialah barang kemas yang disimpan lebih selamat. Oleh itu, semua barangan kemas yang disimpan dalam skim tersebut adalah lebih selamat, di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barangan kemas yang diberi oleh pemberi gadaian.
Dengan ini, pemberi gadai tidak perlu risau dengan masalah penjagaan barangan kemas mereka sepanjang ia berada di pihak penerima gadaian. Selain itu, kelebihan seterusnya ialah cas perkhidmatan yang amat rendah. Ar-Rahnu menawarkan cas perkhidmatan yang rendah. Semua pengurusan di Ar-Rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional yang terlalu mahal. Okey, pajak gadai konvensional menawarkan cas perkhidmatan yang tinggi dan ada juga sebilangan pemegang atau tokeh pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Seterusnya, isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh Ar-Rahnu. Isu yang pertama iaitu memandang remeh-temeh terhadap pendidikan Ar-Rahnu. Ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bahawa pendidikan Ar-Rahnu sahaja yang untuk orang miskin dan susah sahaja. Pendidikan Ar-Rahnu ini mula ditenggelami dan telah diabaikan oleh masyarakat kita disebabkan mengikut trend-trend zaman sekarang. Maklumlah, zaman-zaman sekarang mempunyai pelbagai trend-trend yang pelik menyebabkan pendidikan Ar-Rahnu tenggelam. Oleh itu, pendidikan Ar-Rahnu ini mula tidak penting dan tidak diamalkan oleh masyarakat kita menyebabkan masyarakat kita mula terjebak dengan skim-skim pajak gadai yang tidak berlesen maupun mendaftar. Mengikut tinjauan Hisham Sabri pada tahun 2013 melalui kajian keperpustakaan menunjukkan bahawa memberikan pendidikan gadaian oleh golongan miskin dan susah merupakan isu dan cabaran yang kedua yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan Ar-Rahnu. Mengikut kajian tersebut, mengapa pentingnya pendidikan Ar-Rahnu? Kerana masyarakat Malaysia memandang remeh-temeh begitu sahaja tentang pendidikan Ar-Rahnu menyebabkan pendidikan Ar-Rahnu tidak berkembang seperti skim pajak gadai yang lain. Menyebabkan skim pajak gadai yang lain naik menyebabkan Ar-Rahnu tidak berkembang kesat di Malaysia. Selain itu, dengan wujudnya isu yang pertama, maka wujudnya pula cabaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan Ar-Rahnu. Antara cabaran yang dihadapi oleh penyelia perkhidmatan Ar-Rahnu ialah mengalami kucak-kacir ketulusan tadbir urus Ar-Rahnu. Disebabkan mengalami kucak-kacir tersebut, mereka mula bercanggah dan memberi idea yang tidak bernas menyebabkan mereka berlaku perselisih fahaman sesama mereka. Menyebabkan itu, mereka akan mula bergaduh secara kecil-kecilan menyebabkan perkhidmatan Ar-Rahnu akan tergendala sehingga menyebabkan tidak lagi wujudnya perkhidmatan Ar-Rahnu di setiap silibus di tingkatan maupun universiti. Oleh itu, penyelia perkhidmatan Ar-Rahnu akan memberikan lebih lagi teliti dan memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan kepada masyarakat kita supaya mereka mula terdedah pada usia seawal usia. Maklumlah, perkhidmatan Ar-Rahnu ini merupakan perkara yang penting untuk perlu dititik beratkan di Malaysia ini. Kalau tiada perkhidmatan Ar-Rahnu, masyarakat kita akan mula terjebak dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berlesen dan akan berlakunya muflis atau dikenali sebagai bankrupt. Kerana apa? Melabur kepada skim-skim yang tidak memberikan impak kepada kita. Walau bagaimanapun, perkhidmatan Ar-Rahnu perlu di sini memainkan peranan yang amat penting dengan melakukan beberapa cara bagi mengatasi masalah, cabaran dan isu tersebut. Tambahan pula, dengan tiada perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun pendidikan Ar-Rahnu di seawal usia, namun pengetahuan mereka amat cetek. Disebabkan pendidikan atau pengetahuan tentang Ar-Rahnu cetek, seluruh masyarakat Malaysia akan memberikan implikasi atau kesan kepada kita. Antara kesan yang wujud
ialah memberikan kurang kesedaran dan mereka berada pada takut yang sama. Kerana apa? Mereka tidak mengambil inisiatif langsung untuk memberikan kesedaran kepada kita tentang Ar-Rahnu. Maka dengan adanya perkhidmatan Ar-Rahnu, mereka akan mula berkembang dan mula memberikan idea yang bernas, mula membuka minda untuk membuat atau melapor dalam skim dalam Ar-Rahnu kita. Oleh itu, dengan kurang kesedaran dalam masyarakat kita akan berasa kerugian kerana melabur dalam skim yang salah. Dan walaupun skim perkhidmatan Ar-Rahnu amat selamat, tetapi jarang digunakan oleh masyarakat kita. Setelah mengalami isu 1, isu 2, isu 3 dan isu yang keempat, malah masuk lagi dengan cabaran yang mendatang. Tetapi tiada masalah yang tiada jalan penyelesaian. Maka cara mengatasi yang kepada mereka yang menganggap pendidikan Ar-Rahnu ini tidak penting, caranya ialah dengan menerapkan konsep atau menerapkan silibus pendidikan Ar-Rahnu Gadaian ini dalam setiap silibus tingkatan maupun di peringkat universiti. Dengan menerapkan pendidikan ini, masyarakat kita akan mula sedar pada usia yang sangat awal. Kerana apa? Nanti pada tahun 2025, 2026, maka tiada alasan lagi mereka tidak mengenal erti pendidikan Ar-Rahnu. Maka dengan itu, pihak Ar-Rahnu akan mula bertindak dan berganding bahu untuk menetapkan silibus tersebut. Selain daripada menerapkan pendidikan Ar-Rahnu dalam setiap silibus, mereka juga boleh menyiarkan poster atau laman web di setiap media sosial maupun di kaca televisyen atau tidak lebih kurang radio. Kerana apa? Dengan pendengaran, dengan penglihatan kita, maka kita akan ingat perkhidmatan Ar-Rahnu tersebut. Kerana apa? Perkhidmatan Ar-Rahnu ini amat penting untuk semua. Maka tiada alasan lagi masyarakat kita tidak mengambil perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun menggunakan perkhidmatan yang tidak berlesen maupun tidak mendaftar. Maka itu sahaja. Kembali lagi bersama saya, Faiz. Saya akan menerangkan tentang isu pemalsuan emas yang melibatkan penyaluran emas luaran atau dipanggil sebagai lead gold. Lead gold ini yang mana logam tungsten dicampur ke dalam jongkak ataupun produk emas yang lain bagi menambah kadar berat emas tersebut dan untuk dijual. Itulah panggil definisi lead gold ini. Seperti yang kita lihat, lead gold ini banyak berlaku sama di dalam Malaysia maupun di luar Malaysia. Perkara ini semakin menjadi-jadi kerana sukar untuk mengenal pasti ataupun mengetahui sama ada emas tersebut tulis ataupun tidak. Sehingga 31 Ogos tahun 2020 ini, KPDN HEP iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sudah mengeluarkan sebanyak 2,900 kompaun kepada peniaga yang menipu semasa timbangan dan membabitkan rampasan sebernilai 1,823,983 dengan nilai kompaun sebanyak 416,350 yang berkaitan dengan penipuan emas ini. Banyak tak banyak? Seterusnya kita akan pergi kepada cabaran mengenai lead gold ini. Banyak sudah kaedah-kaedah dan teknologi yang digunakan untuk mengenal pasti pemalsuan emas ini. Antara kaedah yang digunakan
Okey, yang pertama adalah Mason densitometer, yang keduanya adalah ujian asid, dan yang ketiganya adalah X-ray fluorescence, XRF. Tetapi semua kaedah ini ada cabarannya. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Okey, untuk Mason densitometer ini, Mason densitometer hanya mengukur ketumpatan logam sahaja, dan ketumpatan tungsten sama dengan ketumpatan emas. Sesukar untuk kita mengenal pasti sama ada emas tersebut adalah emas tulen ataupun tidak. Okey, itu cabarannya. Okey, yang keduanya kita pergi kepada ujian asid dan X-ray fluorescence. Okey, ujian asid XRF ini pula hanya bertindak di permukaan emas. Jika kepingan tungsten itu disalut emas tebal, maka ia tidak akan dapat dikesan logam tungsten itu. Itu cabaran kita. Sukar kita untuk mengenal pasti sama ada emas itu tulen ataupun tidak. Ada implikasi ataupun kesan terhadap penipuan emas ni. Antaranya golongan orang awam dan pihak bank. Kita pergi ke orang awam. Orang awam ini mudah terpedaya disebabkan tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas mengenai isu pemalsuan emas ini. Kiranya mereka ni mudah tertipu dengan sindiket-sindiket pemalsuan emas ini. Okey. Seterusnya kita iaitu pihak bank tempatan. Okey. Dalam rekod pada tahun 2012, sebuah bank tempatan kerugian lebih daripada RM75 juta kerana terdapat ratusan emas palsu yang mengandungi logam tungsten di dalam akaun emas Ar-Rahnu. 75 juta kot, rugi. Rugi, betul-betul rugi. Bagaimana kita nak mengatasi pemalsuan lead gold ini? Pasti sama ada lead gold ini adalah emas ini adalah emas betul ataupun lead gold. Okey. Cara dia yang pertama, kita boleh potong emas tu. Kita boleh tahu selalu emas tu kalau kita potong. Sebab bila kita potong, kita dapat lihat perbezaan kepingan logam emas dan kepingan logam tungsten yang berwarna putih. Dari situ kita boleh lihat beza dia. Okey. Tapi takkanlah kita nak pergi, contohlah kalau kita pergi kedai, nak tahu sama ada emas yang dia jual ni emas betul ke lead gold. Takkan kita duduk depan-depan si seller tu kita potong kan? Tak boleh lah. Jadi sukar jugalah kita nak guna cara ini. Okay, sebab itulah lead gold ini menjadi-jadi. Okay. Tapi salah satu cara dia macam tu lah. Kita nak mengenal pasti, ataupun kita minta dia, kita sudah dikikir sikit macam tu lah. Okay. Seterusnya, yang kedua adalah mana pihak NMIM ni, National Metrology Institute of Malaysia, memperkenalkan bahan rujukan standard emas MyRM Gold bagi memastikan semua alat pengukur ketulinan emas berdasarkan unit sistem antarabangsa SI unit. Okey. Mesin teknologi canggih ni yang digunakan untuk mengenal pasti emas tu sama ada emas tu tulen ataupun tidak, yang saya beritahu tadi pada awal tadi. Okey. Kita kalau kita menggunakan SI unit ataupun kita menggunakan kaedah yang lebih terperinci kita, disebabkan tungsten dengan emas ni dia bukan exactly sama tapi hampir sama. Sehingga kalau kita guna teknologi canggih dan menggunakan unit sistem antarabangsa ni, SI unit ni, kita dapat kesan walaupun beza sedikit. Kita dapat kesan lead gold ini. Macam tu lah. Okey, sekian. Tajuk saya adalah Perakaunan Ar-Rahnu merupakan skim untuk melindungi daripada melakukan transaksi yang berunsurkan riba. Pertama, saya akan bagi tahu latar belakangnya dulu. Apakah itu riba? Riba dari segi bahasa adalah pertambahan dan peningkatan.
Dari segi istilah pula, riba adalah sebarang tambahan ke atas hutang akibat tempoh dan tambahan dalam urusan melibatkan item-item tertentu. Riba adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Seterusnya, sistem pajak gadai adalah sistem yang dikenal paling banyak menjalankan urusan riba ini. Dalam sistem pajak gadai konvensional pula, faedah dikenakan ke atas penggadai dan penggadai terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah asalnya. Jelas sekali bahawa bayaran faedah atau kenaikan ini merupakan riba yang dilarang sama sekali dalam Islam. Seterusnya, untuk membolehkan sistem pajak gadai yang diamalkan selaras dengan hukum Islam, urus niaga faedah dan riba adalah diharamkan sama sekali. Perkembangan pajak gadai Islam iaitu Al-Rahnu ini di Malaysia dan kewujudannya telah mencetuskan fenomena yang sangat baik sehingga membuka mata lebih banyak pihak untuk mewujudkan skim ini. Seterusnya saya akan memberitahu tentang cabaran. Pertama, pada zaman sekarang, premis pajak gadai milik bukan Islam telah mengenakan cas riba kepada pelanggan. Bagaimanapun terdapat premis pajak gadai bukan Islam yang memberi pilihan kepada pelanggan untuk memanjangkan tempoh bayaran balik dengan kaedah pelanggan atau penggadai hanya perlu membayar harga bunga atau faedah bagi barangan yang telah dicagarkan. Selain terlibat dengan riba, sebahagian premis pajak gadai milik bukan Islam turut terbabit dalam ekosistem ceti haram atau alung, wang pinjaman berlesen dan tidak berlesen. Ia sudah lama berlaku, cuma tidak didedahkan kepada masyarakat. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah terdapat banyak perkhidmatan yang tidak selaras dengan undang-undang dan bercanggah dengan akhlak Islam yang sedang memenuhi jurang penawaran perkhidmatan kewangan kepada masyarakat dalam kelompok berpendapatan rendah. Terdapat bilangan yang agak lumayan mendapatkan perkhidmatan yang sah bagi tujuan yang dianggap produktif, terutamanya bagi keperluan perniagaan. Kaedah ini wujud disebabkan oleh masih terdapat jurang yang agak ketara di antara penawaran perkhidmatan kewangan, khususnya secara Islam. Pada umumnya, skim-skim pinjaman yang sah ini mengenakan cas yang terlalu tinggi, berlaku manipulasi dalam urusan emas dan terdapat kes yang tidak bermoral. Cabaran yang ketiga adalah kerajaan lebih mengutamakan pajak gadai yang konvensional daripada Ar-Rahnu ini. Perbezaan di antara pajak gadai konvensional ialah mereka menerima semua barang gadaian yang bernilai, manakala bagi koperasi pula hanya menerima emas. Ar-Rahnu juga diberi sekatan iaitu untuk menceburi perniagaan. Ar-Rahnu memerlukan modal yang tinggi di antara 2 juta hingga 4 juta bagi menjamin keselamatan dan servis yang berkualiti. Masalah dalaman pula perniagaan ini iaitu Ar-Rahnu terdedah kepada ketidakcekapan pengurusan jika tidak ditadbir dengan baik. Selain itu, saya akan membentangkan tentang implikasi. Implikasi yang pertama, Islam mengharamkan amalan riba ini kerana ia mempunyai implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia. Antaranya, amalan riba akan merosakkan kemaslahatan dunia. Riba mendorong pengamalnya hidup senang lena tanpa bekerja dan berusaha, sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja. Ia merupakan penindasan terhadap orang-orang miskin di mana pihak pemberi hutang akan bertambah kaya sementara penerima hutang akan bertambah miskin dan tertekan. Ini akan mewujudkan ketidaksamaan di dalam masyarakat. Selain itu, amalan riba ini juga boleh menyebabkan kasih sayang, sikap tolong-menolong dan mengasihi antara satu sama lain akan hilang. Riba boleh merosak dan merenggang hubungan antara orang kaya pengamal riba dengan orang miskin dan menimbulkan perasaan benci dan iri hati di kalangan mereka. Ini boleh mengganggu gugat kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Implikasi yang ketiga adalah riba atau kenaikan yang tinggi akan memusnahkan daya penarik pelabur, menyebabkan kekurangan pekerjaan dan pendapatan. Ia juga merosakkan perkembangan ekonomi dan mengakibatkan berlakunya inflasi dalam negara. Riba diperoleh tanpa mengusahakan sesuatu dan meletakkan kesemua risiko ke atas bahu peminjam. Cara mengatasinya. Cara pertama adalah
Pada era globalisasi kini dan teknologi yang semakin canggih pada zaman kini, masyarakat boleh memperolehi sesuatu maklumat pada hujung jari sahaja. Kewujudan skim Ar-Rahnu ini dapat membantu ramai masyarakat Malaysia yang memerlukan wang tunai segera. Skim ini bukan sahaja dapat membantu golongan yang berpendapatan rendah, tetapi juga golongan masyarakat yang lain yang memerlukan pinjaman mikrokredit yang cepat tanpa ada unsur riba, serta menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kehadirannya bukan untuk membebankan umat tetapi untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Oleh itu, masyarakat dapat mengetahui lebih mendalam terhadap Ar-Rahnu apabila mereka mencari maklumat di laman sosial. Terdapat banyak kelebihan skim ini daripada pajak gadai konvensional. Seterusnya, kelebihan yang paling penting adalah skim pajak gadai yang tidak berunsurkan riba ini. Masyarakat boleh memastikan yang skim ini adalah tidak berunsurkan riba dengan membaca tentang Ar-Rahnu ini di dalam laman web yang sah. Jika masyarakat mengetahui dengan lebih lanjut tentang skim ini, mereka akan memilih skim pajak gadai ini sebagai pilihan berbanding skim pajak gadai yang konvensional. Cara mengatasi yang ketiga adalah pihak kerajaan juga boleh membantu untuk memberitahu tentang kelebihan skim Ar-Rahnu ini. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen tentang kelebihan skim pinjaman mengikut syariat Islam, iaitu tidak mengamalkan riba dalam pajak gadai. Dengan langkah ini, masyarakat akan lebih mengetahui tentang skim tersebut. Okey, saya akan menerangkan tentang serba sedikit tentang latar belakang isu ini. Okey, apakah itu pajak gadai? Pajak gadai ialah pinjaman wang tunai yang akan diberikan oleh kedai-kedai pajak gadai ke atas barang gadaian bagi satu tempoh dengan kadar faedah yang diberikan sebulan. Definisi pemegang pajak gadai ialah orang yang menjalankan perniagaan mengambil barang-barang sebagai pajak gadai. Manakala Akta mendefinisikan pemajak gadai sebagai seorang yang menyerahkan sesuatu barang untuk dipajak gadai kepada seseorang pemegang pajak gadai. Okey. Aktiviti pajak gadai adalah sah dari segi undang-undang melalui Akta Pajak Gadai 1972. Sebelum akta ini ditubuhkan, pelbagai anggapan dan enakmen yang dikemukakan setiap negeri tentang pendapat mereka tentang bagaimana pajak gadai harus dilaksanakan. Akta ini telah berjaya untuk menyeragamkan undang-undang mengenai pajak gadai di seluruh negara. Dan sekarang semua negeri di Malaysia telah mengamalkan akta ini sebagai panduan yang sah untuk melakukan aktiviti pajak gadai. Secara umum, kebanyakan masyarakat memilih barangan kemas seperti jam tangan, berjenama ataupun emas sebagai barangan utama mereka untuk dipajak gadai. Dalam Akta Pajak Gadai 1972, ianya menyatakan bahawa pinjaman haruslah tidak melebihi RM10,000. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi dalam mengaplikasikan Ar-Rahnu kepada rakyat jelata. Okey, Ar-Rahnu jelas gagal diperluaskan dalam kalangan masyarakat kerana ianya dibendung oleh pajak gadai konvensional yang lebih meluas digunakan oleh rakyat jelata. Hal ini kerana masyarakat umum masih tidak mengenali Ar-Rahnu dan kelebihannya. Hal ini juga kerana Ar-Rahnu tidak dipromosikan secara meluas dalam negara kita. Ramai peniaga-peniaga memilih untuk membuka kedai pajak gadai konvensional berbanding kedai yang berkonsepkan Ar-Rahnu kerana mereka ingin mengambil untung yang lebih banyak. Peniaga-peniaga yang memilih konsep Ar-Rahnu pula tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk mempromosikan kedai mereka. Oleh itu, konsep Ar-Rahnu kurang dikenali dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, selain itu, kerajaan juga tidak mengambil bahagian untuk memperluas kegunaan Ar-Rahnu. Kerajaan lebih mengutamakan pajak gadai konvensional dalam aktiviti memajak gadai. Hal yang sedemikian tidak patut terjadi kerana kita sebagai rakyat yang menduduki negara Islam haruslah mempromosikan cara-cara dan konsep-konsep yang berlandaskan syariah terlebih dahulu supaya rakyat tahu kebaikan dan keistimewaan syariah Islam. Tanpa bantuan kerajaan, Ar-Rahnu tidak dapat berkembang dengan pesat. Seterusnya,
ada sesetengah kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan ketulusan dan kecekapan pajak gadai Arahnu. Mereka memberitahu bahawa Arahnu kurang cekap serta mempersoalkan ketulusan Arahnu. Dengan tiadanya kepercayaan rakyat terhadap Arahnu, Arahnu tidak mampu untuk menjadi pilihan utama rakyat dalam memajak gadai barangan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi Arahnu. Okey. Skim pajak gadai konvensional boleh mengenakan kesan-kesan buruk terhadap pengguna. Contohnya, pajak gadai mengenakan faedah terhadap gadaian pemajak gadai. Hal ini dikenali sebagai riba dalam agama Islam dan dilarang sama sekali untuk seorang Muslim mengamalkannya. Riba mampu membebankan pemajak gadai oleh kerana faedah yang tinggi diberikan oleh sesetengah pemajak gadai. Tambahan pula, nilai yang perlu dibayar oleh pemajak gadai akan menjadi semakin tinggi sekaligus mampu membuat pemajak gadai tidak mampu membayar keseluruhan pinjaman yang dibuat olehnya. Seterusnya, sesetengah pemegang pajak gadai konvensional mengamalkan unsur-unsur penipuan. Contohnya, sesetengah pemegang pajak gadai akan menipu dalam membuat timbangan. Apabila timbangan gadaian tidak menepati dengan nilai sebenar, pemajak gadai akan rugi dan pemegang pajak gadai akan mendapat untung yang lebih. Hal ini semestinya dibendung dalam kalangan rakyat kita kerana mengamalkan unsur penipuan dalam menjalankan perniagaan adalah haram sama sekali. Selain itu, nilai gadaian akan disusuk nilai yang akan membuat nilai gadaian berkurang. Apabila hal ini berlaku, kebanyakan pemegang pajak gadai akan menyeleweng pemajak gadai dengan mengenakan susut nilai yang tidak tepat. Hal ini akan membebankan pemajak gadai yang menggadaikan barangan mereka. Seterusnya, saya akan memberi cara untuk mengatasi isu ini. Okey, dengan teknologi yang telah disediakan pada masa kini serta kuasa kita untuk mendapat maklumat di hujung jari sahaja, sepatutnya terdapat pelbagai cara untuk memperkenalkan pajak gadai Arahnu kepada rakyat jelata. Antara cara untuk mengatasi orang ramai daripada memilih skim pajak gadai konvensional berbanding Arahnu ialah dengan menerapkan ilmu tentang Arahnu ini sejak awal usia. Contohnya, Arahnu haruslah dipamerkan serta diperkenalkan kepada rakyat-rakyat muda yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah, para mahasiswa di universiti, malah di tempat-tempat majikan yang memerlukan perkhidmatan Arahnu ini. Arahnu haruslah diterangkan dengan jelas tentang kebaikannya serta faedah yang kita dapat dalam jangka masa yang panjang bila kita gunakan perkhidmatannya. Dengan terdedahnya mereka dengan pengetahuan tentang kaedah pajak gadai Arahnu, semestinya mereka akan memilih Arahnu sebagai pilihan utama mereka apabila mereka ingin memajak gadai barangan mereka. Arahnu juga boleh dikembangkan dengan adanya bantuan daripada kerajaan. Kerajaan mempunyai peranan yang besar terhadap tindakan rakyat terhadap sesuatu. Jadi, pihak kerajaan dengan kuasa yang mereka ada haruslah menerapkan penggunaan pajak gadai Arahnu sebagai cara utama rakyat Malaysia memajak gadai barangan mereka. Hal ini kerana negara Malaysia merupakan negara Islam dan tugas seorang Muslim ialah mengamalkan sunnah serta mengutamakan gaya hidup yang berlandaskan syariah terdahulu. Cara ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyakkan modal untuk peniaga-peniaga pajak gadai yang mengamalkan konsep Arahnu. Selain itu, kerajaan juga boleh mempromosikan Arahnu dengan lebih meluas dengan meletakkan ia di papan iklan, di kaca televisyen dan lebih lagi. Dengan bajet yang mencukupi, insya-Allah, serta kuasa yang mereka ada, jelaslah bahawa bantuan kerajaan merupakan salah satu langkah yang penting dalam mengatasi penduduk di Malaysia mengamalkan penggunaan skim pajak gadai konvensional. Sekian daripada saya. Terima kasih. Secara konklusinya, kamu semua dah dengar daripada saya, Fazrul, daripada Nazhan, daripada Kamil dan juga Faiz. Maka, konklusinya yang saya boleh buat, perkhidmatan Arahnu amat penting dalam kehidupan kita dan buat semua masyarakat di Malaysia. Jika anda tidak mahu merasa kerugian
maka laburlah dalam perkhidmatan Ar-Rahnu. Sekian, terima kasih.